Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1401. Antara paparan utama. Kenapa PAS biadab sangat? Anwar bakal sembelih anak sendiri. Umpama biawak hidup dan bangkai bernyawa kepada rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semakin hampir kepada Tarikh Pilihan Raya Negeri PRN, kelihatannya fitnah semakin menjadi-jadi. Minggu lalu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menyelar tindakan pihak tertentu yang menyunting poster tajuk berita sebuah media tempatan bagi tujuan memfitnah. Beliau berkata terdapat penambahan ayat pada akhir tajuk berita itu yang berbunyi, "Jangan guna jentera kerajaan kempen untuk parti politik. Kami tak apa, Fahmi." Sedangkan tajuk asal ialah "Jangan guna jentera kerajaan kempen untuk parti politik, Fahmi." Fitnah semakin berleluasa. Yang palsu ini disebar di WhatsApp dan lain-lain. Katanya dalam hantaran di laman Facebook malam ini dengan memuat naik tangkap layar poster tajuk berita yang betul dan palsu. Fahmi turut memuat naik pautan berita media tempatan tersebut iaitu mengenai peringatan beliau kepada pegawai dan kaki tangan Jabatan Penerangan agar tidak sesekali menggunakan jentera kerajaan bagi berkempen untuk parti politik pada pilihan raya negeri akan datang. Katanya beliau memberikan peringatan itu ketika sesi libat urus bersama pegawai lapangan Jabatan Penerangan Kelantan malam tadi. Semalam, seorang pencipta kandungan di YouTube membuat laporan polis mendakwa Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syahari mengambil dan memberi gambaran yang salah terhadap salah satu video miliknya. Pemilik saluran YouTube Ahyal Talks Politics, Tang Kiyau, turut menyuarakan kebimbangan yang ia boleh menyebabkan dia dianggap sebagai penyokong Perikatan Nasional. Pada 1 Julai lalu, Tang memuat naik video beliau menjalankan tinjauan dengan orang Melayu di Rembau, Negeri Sembilan berhubung peluang UMNO dalam PRN nanti. Beliau mendapati Fadli telah menyiarkan semula video tersebut tanpa kebenarannya dengan menggunakan caption seperti mempromosi PN dan menyebabkan beliau bimbang sekiranya beberapa individu salah faham terhadap video tersebut. Tang menegaskan video tersebut telah disiarkan tanpa kebenaran dan laporan itu dibuat di Balai Polis Kajang kemarin. Tang turut memuat naik video pendek menggesa Fadli untuk menurunkan video tersebut di TikTok dan Facebook. Fadli bukan sahaja melanggar hak ciptanya selaku pencipta kandungan, tetapi tindakannya itu tidak menghormati pencipta kandungan. Katanya sementara Fadli menyiarkan video penuh berdurasi 15 minit serta pautan ke video asal di Facebook, hanya 10 minit pertama video disiarkan di TikTok. Ini membawa risiko jika orang hanya tonton 10 minit pertama, mereka mungkin fikir Tang bekerja untuk PN. Dalam video asal, ada individu yang diwawancara mengkritik Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, sementara sekurang-kurangnya 2 orang menyifatkan dirinya sebagai penyokong PN. Namun, individu terakhir yang diwawancara menyuarakan pandangan bahawa kawasan itu adalah kawasan UMNO dan undi para penyokong akan diberikan kepada UMNO dan sekutu baharunya PH. Sekarang ni kalau Seremban, kebanyakan PH yang ni lah, yang banyak aktif kan. Kalau kawasan ni, selalunya UMNO lah. Tapi contohnya kalau dia bergabung sekarang ni mungkin sama-sama lah. Ada perlawanan daripada situ sikit tapi sekarang dia dah bergabung. Mungkin diorang, kalau kawasan ni UMNO, diorang tetap akan pilih UMNO. Video yang dimuat naik Fadli di TikTok tidak termasuk 5 minit terakhir, termasuk wawancara terakhir tersebut. Apa tujuan Fadli berkelakuan sebiadab ini? Ia disifatkan sebagai satu tindakan yang berniat jahat, menyebar fitnah melalui konten milik orang lain yang diambil separuh dan dibuang separuh untuk menimbulkan tanggapan tertentu demi memperlihatkan kononnya PN mendapat sokongan. Sudahlah tidak meminta izin, mencuri dan merompak hak orang lain kemudian dijadikan modal fitnah. Di mana tanggungjawab seorang pak lebay yang selama ini bukan main berbuih mulut, berceramah sana-sini mengenai agama. Ia sangat memalukan apabila pemilik konten berkenaan berbangsa Cina. Apa benda semua ini? Semalam dikabarkan Ahmad Fadli Syahari tampil memohon maaf selepas Tang Kiyau membuat laporan polis.
Ahmad Fadli berkata dia tidak ingin berkonfrontasi dengan pemilik saluran Ahya Talks Politics itu. Malah, ahli Parlimen Pasir Mas berkenaan kononnya meraihkan daya kreativiti yang ada pada hantaran tersebut. Saya berharap beliau terus menghasilkan video-video sebegini dan menyemarakkan industri kreatif dunia maya dalam negara kita. Walau bagaimanapun, saya memohon maaf jika terdapat sebarang kesulitan dihadapi oleh beliau berikutan isu ini, katanya menerusi satu kenyataan di Facebook. Beliau berkata pada mulanya kandungan video Tang dimuat naik sepenuhnya dan turut disertakan pautan asal sebagai kredit kepada pemiliknya. Kandungan di TikTok tidak dapat disiarkan penuh kerana limitasi 10 minit yang dikenakan oleh TikTok. Bagaimanapun, video itu telah saya turunkan agar tidak mendatangkan salah faham berpanjangan, katanya. Setelah dilapor kepada pihak polis, baru tampil memohon maaf. Jika tidak, ianya dibiarkan begitu sahaja tersebar dengan yang asal Ahmad Fadli. Pengecut rupanya Ketua Pemuda PAS ini. PAS, fitnah dan mohon maaf tidak boleh dipisahkan. Seronok memfitnah kemudian menyatakan kekesalan. Begitu mudah PAS bekerja untuk rakyat. Presiden Muafakat Nasional MN Tan Sri Anwar Musa memberi bayangan sedia membuat pertimbangan jika diberi peluang oleh PAS untuk menjadi calon pada pilihan raya negeri PRN 12 Ogos ini. Anwar berkata bagaimanapun beliau lebih selesa memberi laluan kepada tokoh-tokoh lain yang sudah lama bersama PAS untuk diangkat sebagai calon. Saya masih ahli baharu. Sebagai orang baharu, kena beri laluan kepada ahli lama dulu. Tak jadi calon tidak mengapa, bukan satu masalah. Saya serah kepada pucuk pimpinan parti untuk buat keputusan, katanya semasa sidang akhbar pada malam Rabu. Sebelum itu, beliau menyampaikan ceramah Pakat Pertahanan Kelantan, PAS pilihanku di sini. Menurut Anwar, pemilihan individu untuk menjadi calon PAS berbeza dengan amalan parti lamanya iaitu UMNO. Ujarnya selepas melalui tapisan oleh Majlis Syura Ulama, nama-nama calon akan diturunkan kembali kepada Badan Perhubungan Negeri dan Akar Umbi sebelum diisytiharkan sebagai calon untuk PRN nanti. Media sebelum ini melaporkan Majlis Syura Ulama PAS dijangka melakukan tapisan calon parti itu bagi menghadapi PRN pada Jumaat ketika desas-desus bekas ahli Parlimen Ketereh Anwar yang baru menyertai parti itu mungkin tersenarai sebagai calon di Kelantan. Segala keputusan berkenaan diserahkan kepada Perhubungan PAS negeri itu selain proses tapisan Majlis Syura Ulama dijadual diadakan pada Jumaat ini. Dalam masa yang sama, PAS tidak mempunyai masalah untuk mempertimbangkan penyertaan bekas pengurusi Badan Perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Noor Omar ke dalam PAS dan menjadikannya sebagai salah seorang calon pada PRN nanti. Mursyidul Ampas, Datuk Hashim Jassin berkata, nama Anwar adalah antara yang mungkin diletakkan dalam senarai calon yang akan dikemukakan kepada Majlis Syura Ulama PAS bagi tapisan. Bagus betul parti yang dikatakan mempertahankan Islam ini. Hebat betul tapisan untuk memastikan seseorang itu layak atau tidak untuk menjadi calon dalam pilihan raya. Jika dilihat kepada proses memilih itu, seolah-olah tidak akan muncul figura-figura seperti Fadli Syari, Zainul Asri, Mukhtar Senik dan beberapa nama besar yang kini menjadi kaki fitnah dan selalu mengeluarkan kenyataan sembrono. Belum lagi disebut tentang Menteri Besar Kedah yang dikenali sebagai kaki gaduh dan bodoh sombong. Sebelum ini, Tan Sri Anwar Musa memberi bayangan kononnya beliau tidak akan berlawan dengan anaknya Afiq Amani pada pilihan raya negeri PRN 12 Ogos ini. Ia susulan Afiq Amani antara 155 nama yang dihantar oleh UMNO Kelantan kepada pimpinan pusat untuk dipertimbangkan sebagai calon PRN. Anwar berkata hal ini kerana Afiq Amani merupakan penyokong kuat beliau. Buat masa ini, saya mengambil pendekatan tunggu dan lihat berhubung perkara tersebut, katanya semasa sidang akhbar pada malam Rabu. Menurut bekas ahli Parlimen Ketereh itu, sebarang perkembangan berkait perkara tersebut akan diteliti terlebih dahulu sebelum memberikan sebarang komen. Media pada Rabu melaporkan Afiq Amani antara 155 nama yang dihantar kepada kepimpinan pusat untuk dipertimbangkan sebagai calon pada PRN tidak lama lagi. Ketua Penerangan UMNO Kelantan, Datuk Zawawi Osman berkata, Afiq Amani dinamakan oleh UMNO Ketereh untuk bertanding di salah satu DUN dalam parlimen berkenaan. Walaupun berbeza wadah perjuangan parti dengan anaknya, Anwar Musa menegaskan betapa anak lelakinya Afiq Anwar tetap merupakan penyokong kuatnya. Malah kata bekas pemimpin UMNO itu tidak akan berlaku pertemuan antara beliau dan Afiq Amani yang juga Ketua Pemuda UMNO Ketereh pada pilihan raya negeri nanti. Saya akan tengok perkembangannya. Tak payah kalau-kalau pertemuan itu takkan berlaku. Anak saya tetap merupakan penyokong kuat saya, tegas Anwar di petik Sinar Harian. Menurutnya, jika Afiq Amani tersenarai sebagai calon di mana-mana kerusi DUN, maka terpulang kepada Anwar sama ada mahu menyembelih anaknya sendiri. Kita tunggu dan lihat sanggupkah Anwar menyembelih anaknya sendiri atau Anwar yang kena sembelih. Selamat maju jaya buat kedua-duanya.
Apapun jom channel nak bagi pesanan kepada PAS, kalau nak tapis calon, gunalah penapis yang lebih halus agar tidak bolos mereka yang hanya tahu melalak dan meraung tetapi tidak tahu buat kerja. Apalagi yang bodoh sombong. Jenayah seksual melibatkan remaja dan golongan pelajar di negeri Serambi Mekah, Kelantan amat membimbangkan. Malah kita yang mendengarnya naik seram sejuk jika difikirkan tentang nasib anak bangsa dan generasi akan datang yang dikorbankan kerana para pemimpin asyik dengan gila tagih kuasa. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun mendedahkan terdapat 11 pelajar sekolah dan 3 pelajar institusi pengajian tinggi IPT telah ditahan sepanjang tahun ini kerana pelbagai kesalahan jenayah dan dadah. Menurutnya, pada tahun 2022, seramai 46 pelajar sekolah dan 13 penuntut IPT ditahan atas pelbagai kesalahan jenayah. Bagi gejala buli pelajar sekolah, sebanyak 15 kes dicatat sepanjang tempoh Januari hingga Jun lalu di seluruh Kelantan. Muhammad Zaki berkata kesemuanya melibatkan kes-kes yang disiasat mengikut Seksyen 323, 506 dan 147 Kanun Keseksaan. Polis Diraja Malaysia PDRM menjelaskan pihaknya memandang serius kes jenayah seksual dan buli sama ada buli fizikal, buli mental atau buli cyber pelajar kerana ianya mempengaruhi perkembangan mental dan sahsiah mereka. Sehubungan itu, polis bersama Jabatan Pendidikan Negeri sentiasa bekerjasama bagi menangani kes jenayah pelajar itu supaya ianya tidak menjadi barah dan trend di sekolah. Tambahnya, kes-kes jenayah terbabit termasuk buli turut dipengaruhi oleh ketiadaan kawalan penggunaan media sosial serta laman-laman sosial dalam internet. Turut menjadi kebimbangan adalah jenayah seksual dan sosial yang melibatkan remaja termasuk pelajar sekolah di negeri yang ditakbir ulama'. Menurut statistik, antaranya kes jenayah rogol melibatkan remaja di bawah 18 tahun yang merekodkan 42 kes sepanjang Januari hingga Jun tahun ini. Untuk gejala sosial di Kelantan ini agak membimbangkan kerana peringkat awal bermula tahun lepas kita sudah menumpukan pada kes-kes seumpama ini kerana ianya melibatkan remaja bawah umur yang terlalu muda, ada berusia belasan tahun, 12, 13 tahun. Ini membimbangkan kerana mereka yang tidak tahu dan akan menjadi barah berjangkit dan perubahan ini dapat dilihat, katanya lapor Awani. Jelasnya, Polis Kelantan merekodkan 84 kes jenayah seksual melibatkan golongan itu sepanjang Januari hingga Jun tahun ini manakala 99 kes dicatat tahun lalu. Bagi kes rogol yang membabitkan remaja bawah 18 tahun pada tahun 2022 pula, katanya ia merekodkan 79 kes dengan 37 pelakunya telah ditahan dan didakwa. Kemana perginya para ulama' PAS yang kononnya mendabik dada mentadbir Kelantan lebih 30 tahun sehingga melahirkan generasi sebegini? Jangan disalah tafsir atau disalah erti. Ini adalah fakta yang perlu diambil perhatian para pimpinan ulama' yang kononnya memperjuangkan Islam. Paling menyedihkan, mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah dan seks sejak umur 12 tahun adalah anak Melayu Islam yang kononnya nasib mereka diperjuangkan PAS selama ini. Jelas terbukti lalakan dan laungan mereka hanya sekadar retorik politik untuk memastikan mereka terus berkuasa dan menikmati kemewahan hidup tanpa mempedulikan nasib rakyat khususnya di Kelantan. Para pemimpin memakan Mercedes dengan duit royalti minyak, para esko dinaikkan allowance begitu tinggi dalam sekelip mata, malah pimpinan atasan mendapat bonus hari raya yang membolehkan mereka berjolisakan sedangkan rakyat nak mandi wajib pun kena tunggu balik ke Kuala Lumpur kerana tiada air. Perjuangan dan hasrat PAS kononnya untuk mengangkat serta melaksanakan hukum hudud hanya sekadar propaganda yang bermain sejak sekian lama. Tiada apa juga yang berlaku. Malah ketika berada dalam kerajaan, RUU 355 hilang entah ke mana. Saban tahun kerajaan negeri pimpinan PAS sekadar berpuas hati dan bermegah dengan meraihkan sambutan Hari Hududullah peringkat negeri. Namun, apa hasilnya? Dalam hal ini, bukan niat kami untuk menuding jari kepada PAS, namun ia satu kenyataan. Tolonglah berbuat sesuatu untuk rakyat anda dan bukan hanya sekadar menyebar fitnah dan tidak habis-habis berstrategi untuk menumbangkan kerajaan. Sibuk gilakan kuasa, setelah mendapat kuasa lebih 30 tahun, apa yang anda lakukan di Kelantan? Kalau setakat nak berceramah adalah lebih baik anda menjadi ustaz di surau-surau, tidak perlu sibuk menjadi wakil rakyat atau pemimpin masyarakat. Isu buli, jenayah, dadah dan seksual di Kelantan yang dikatakan tertinggi dan terburuk di Malaysia. Siapa yang nak jawab? Tan Sri Abdul Hadi Awang atau Datuk Ahmad Yaakob atau Datuk Hashim Jassin? Atau hanya sekadar dijawab oleh Ketua Pemuda PAS separuh masa? Atau mungkin juga boleh minta bantuan Zainal Asri dan Tar Senik? Jangan jadi biawak hidup dan bangkai bernyawa kepada rakyat. Rakyat Kelantan, tolonglah buka mata dan berubahlah demi anak-anak. Ingat,
rakyat sentiasa memahati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.